Okey, dia panggil Ibran. Apabila dia atas sungai tu dia panggil Ibran. Sebab tu Nabi Ibrahim dia panggil puak-puak yang pengikut Ibrahim ni dipanggil Ibran. Ibran ni salah satu daripada nama Yahudi. Salah satu nama Yahudi. Artinya Ibran, ada mengatakan bukan Yahudi, dia adalah satu nama daripada Bani Israel. Kemudian Nabi Ibrahim mati di situ, kemudianlah wafat di situ, dan ketika wafat tu ada anak yang bernama Ishaq dan Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub beranak boleh Nabi Yusuf alaihissalam. Singkat ceritanya, deki adik-beradik Yusuf pergi tahu Nabi Yusuf dalam laga buruk. Temu ke orang dagangan. Orang ambil Nabi Yusuf buat pergi Mesir. Nabi Yusuf pergi Mesir, duduk dengan orang kaya, lepas tu pulang di istana. Allah takdirkan Nabi Yusuf dia beriman kepada Allah. Di ketika itu dia menjadi seorang raja. Adik-beradik dia Palestin tadi, hak bubuh Nabi Yusuf dalam laga buruk tu jadi seking. Kemarah yang amat panjang 7 tahun. Pergi jual jagung, pergi Mesir. Jual jagung, akhirnya Nabi Yusuf tengok ni macam adik-beradik aku, kata dia. Kena adik-beradik kita ni. Tarik lalak mana? Kena. Balas lagu mana pun adik-beradik. Kata Nabi Yusuf, ayah hidup lagi ke? Ayah hidup lagi ke? Heran, puak-puak tu, kena aku apa sengat ni? Tak kena lagi. Akhirnya dia lama-lama tu, Nabi Yusuf kata, wak balik, wak mari ayah ke Mesir. Akhirnya, ayah, puak-puak adik-beradik dia balik, wak mari ayah ke Mesir. Di situlah timbulnya golongan Bani Israel yang duduk di Mesir. Tetapi golongan minoriti di sini. Kenapa? Kerana Mesir sebahagiannya diduduki oleh puak-puak yang asal Mesir, ialah puak-puak Qibtiyah. Qibtiyah ni asalnya mereka itu penduduk Mesir, ialah ajaran Kristian, bawa agama Kristian. Puak Bani Israel yang duduk di Palestin tadi pindah ke anak sikit je, bawa pergi Mesir. Duduk situ, bini beranak apa semua sekali, lahirlah keturunan Bani Israel. Ada keturunan Bani Israel, ada keturunan asli orang Mesir di situ, iaitulah yang berfahaman mereka itu adalah ajaran Kristian pada ketika itu. Di situlah kehendak Allah menjaga Bani Israel. Dia ingat benda ni. Puak-puak ni tak ingat. Lalu Allah menyelamatkan dia. Wa iznajjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Wahai Bani Israel, adakah kamu dah ingat kami yang menyelamatkan kamu daripada Fir'aun? Allah ukit balik. Dah mu jahat sangat. Gitu juga boleh kalau kita ni dalam satu bab ngaji fiqh, boleh kita ukit orang jahat, zalim. Jangan kata ngopak pula, salah. Nabi sebut dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, amsik alaika lisanak. Mu kena kawal lidahmu. Kawal sini bererti jangan ngopak orang. Jangan kata korang, jangan buat uduh korang lidah kita. Ngaji tak apa. Alhamdulillah mari ngaji, lidah kita guna untuk kebaikan. Jangan buat uduh korang. Jangan kata korang uduh-uduh. Jangan guna tangan, menggunakan tangan kita wasak benda uduh-uduh, sebab dia ganti pada mulut. Setengah orang tu mulut senyap, tapi tangan gerak. Faham tak? Jadi ulama kata mulut macam tangan, tangan macam mulut. Sebab tu kalau orang bisu, dia tulis, jatuh cerah bini dia, jatuh sebab tangan ni macam mulut. Ada orang tu mulut senyap, tangan gerak, wasak kata korang macam-macam. Tak cakap banyak tapi mulut dia gerak, tangan gerak. Ada tu tangan tak gerak mana, mulut lebak. Nabi kata jaga benda tu. Tapi dalam satu bab ataupun satu perkara, kita boleh sebut tentang kejahatan orang ini. Yang pertama saya nak sebut, dipanggil at-tazallum. Tazallum ni orang zalim. Orang yang zalim kita boleh sebut dia tu kezaliman dia. Boleh sebut dia bukan dosa, ini untuk kebaikan. Kezaliman orang tertentu ataupun kejahatan tertentu yang dilakukan oleh seorang, kita boleh sebut secara direct. Yang kedua ialah kita nak ubah kemungkaran.
Boleh sebut. Ini nota penting untuk kita bersama. Boleh sebut. Mamak jahat wak ujung kapur tu. Kita pun ceramah, kita kata, ini PM perang mengawal lagu ni, kita boleh sebut. Sebut nama direct, tidak masalah. Yang ketiga, mitok fatwa. Gi jumpa Tok Qadi, tanya masalah bini kita guana ni cerah ke tak ni, minimum nama benda. Oh, saya tak boleh royak Tok Qadi sebab jadi ngopak pula. Royak? Tak betul lah. Jadi boleh royak. Mitok fatwa tentang benda sesuatu, boleh sebut nama direct kepada orang tertentu. Nombor 4, ialah kita nak beri peringatan kepada orang Islam. Boleh sebut. Nyalah kamu jangan mencuri. Orang-orang nombor boh kuat curi, boleh sebut. Sebab apa? Sebab dia boleh nombor 4. Nombor 4. Itu besar. Nombor 5. Nombor 5 ni ialah orang yang buat jahat semua. Ataupun yang panggil buat fasik. Minum arak umur dia. Lekat mamak mana? Mamak ni kaki botol tu lah. Boleh sebut. Boleh, tak ada hal. Kihnya dia tu al-mujahiru lil fisqi. Dia memang Allah tak makan sama lah orang kata. Boleh sebut dia. Mamak kaki botol. Mamak mana? Mamak main judi menang tu lah. Hari tu tahun berapa dia menang. Judi homo dia. Boleh sebut mamak tu. Dolah mana? Dolah kaki judi tu. Boleh sebut. Sebab dia al-mujahir. Dia tak malu, tak segan apa. Dia buat jahat tu. Boleh sebut. Lamana dia panggil at-ta'aruf. Dok kena. Kita boleh sebut. Allah lah. Dolah mana tak? Allah. Dolah tu lah. Dolah. Hak kaki kecok tu. Boleh sebut. At-ta'aruf. Dah orang lain tak kenal. Dolah kan. Maka pun tu. Boleh sebut. Kerana ada nakara ni. Hal lain tak boleh ngopak ke. Keji orang ke. Nak nguduh ke orang ke. Niat benda ni. Selain pada nan ni. Memang hukum dia adalah haram. Tapi dalam ni Allah mengukit. Kenapa? Sebab memang jahat sungguh Fir'aun. Kihnya Fir'aun telah mengarahkan semua tentera-tentera dia, hak mana mengandung anak lelaki, bunuh anak tu. Hak mana mengandung anak puan, jangan bunuh. Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka sembelih anak-anak jantan, kemudian dia taruh anak-anak tina. Kihnya bimbang, takut jadi naik. Fir'aun pun takut juga, takut jatuh kuasa. Mipinya Fir'aun mipi ke? Dia mipi, dia kata aku mipi, aku tengok lembu kuru makan lembu gemuk. Pelik ni. Kalau lembu gemuk makan lembu kuru, boleh tahan. Ni lembu kuru makan lembu gemuk. Jadi bangun pagi jerit dia. Dia kata, lagu tak tahan. Dia royak ke bini dia, Asia kata, aku pun tak tahu. Lepas tu Asia kata, tanya Tok Bomo kita lah, Tok Nujung. Panggil Tok Nujung. Tok Nujung pun jawab. Asia kata mana? Dia kata, Fir'aun kata, aku mipi aku tengok lembu kuru makan lembu gemuk. Bayangkan lembu kuru boleh makan ngak lembu gemuk. Lepas tu bangun pagi esok, kabur ke Tok Bomo dia. Dia kata, Tok Bomo kata, kalau gini kedudukan tuanku aruh-aruh berat ni. Orang nak protes ni, bukan darurat ni, kes lain ni. Jadi kes lain. Apabila gini, lalu katanya Tok Bomo, dia kata ginilah, akan ada seorang lelaki yang akan boleh berampas tahta yang duduk di sini. Lalu Fir'aun panggil seluruh ahli tak kuasa dia panggil, hari ni kita buat bancian, pergi ke rumah-rumah yang ngandung, lepas tu dia beranak bulan berapa, pergi cek, kalau anak lelaki kita bunuh tu, anak puan kita boleh sipah. Masa tu ada dah takutnya Fir'aun terhadap adanya orang boleh rampas tahta dia kerana kasih kepada kedudukan dia pada ketika itu. Tapi Allah Maha Kuasa. Belang-belang berlaku begitu pun, mak Nabi Musa beranak, Allah ilhamkan kepada mak dia supaya bubuh Nabi Musa ni bubuh dalam satu kotak, kemudian anyuklah kawan tu, singgah temu rumah istana Asia. Kemudiannya ketemu Asia duk main air dengan pegawai-pegawai dia, ambil tengok anak jantan.
Tengok anak jatah, Allah bubuh dalam perasaan dia supaya kasih ke anak ni. Ini siapa tak boleh lawan ni. Ni tak boleh lawan. Ini kuratullah. Kasih sungguh. Tok lelaki balik Firaun kata kita bunuh lah. Dia kata jangan. Bunuh ni macam bunuh saya tadi. Nampak tak? Kihnya Allah bubuh dah sini. Jangan bunuh dia. Asyah kata mana tahu esok-esok dia boleh jadi tepat. Boleh ganti tempat kita. Sebab kita pun tak ada anak jatah je dia. Dia ingat dia pera tu boleh ikut dia. Siapa yang boleh sekat? Sebab tu Quran sebut. Quran sebut direct. Quran sebut ni, Allah a'udzubillahi minasyaitan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau mu tanya orang kafir siapa buat langit bumi, dia akan jawab Allah. Dia akan jawab Allah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri. Kalau Allah nak jaga, siapa boleh sekat? Kalau Allah nak, siapa boleh sekat? Au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Kalau Allah tak say, siapa boleh larang? Ni ayat ni kita memang kalah Setara mana kita nak buat pun ini qudratullah. Firaun gagah-gagah dia sekalipun, kalau Allah nak, dia tak boleh buat apa. Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Allah kata, katakanlah kita serah diri kepada Allah. Sebaik-baik serah diri itu ialah kita bertawakal kepada Allah. Jadi dalam konteks Firaun, dia serah siapa pun, Asyah tetap sayang kepada baby ketika itu. Ketika umur 20 tahun, jadi lain. Lama tokek. Tokek kata duduk diam dalam rumah. Nabi Musa turun. Dia turun tanah. 20 tahun. Dia turun tanah, tengok-tengok balah. Balah puak-puak Kibtiyah. Teori ada Kibtiyah tu puak-puak Mesir. Dengan puak-puak Bani Israel. Seorang lelaki lawan lelaki Kibtiyah. Ni belah Firaun, ni belah Bani Israel, ni belah Kibtiyah. Dia balah. Nabi Musa walaupun duduk dalam istana, sepatutnya dia sokong Mesir Tak. Dia sokong Bani Israel. Macam kita kok Terengganu lawan Kelantan. Walaupun kita orang duduk mari Terengganu, tetap sokong Kelantan contohnya. Memang dia orang Kelantan sungguh. Kau kan? Dah mu kerja Terengganu lama tahun. Kau anda aku orang Kelantan lama dah. Jadi gitulah. Nabi Musa gitu juga. Dia tak sokong setarang Kibtiyah. Dia sokong Bani Israel. Padahal salah Bani Israel. Tengok begitu you napa sebuti. Nabi Musa tak apalah Kibtiyah tu. Ingat kerbah biasa mati terus sayang tu. Mati gulmum mati. Apabila mati, repot lalu. Masa tu tak ada WhatsApp lagi. Walaupun tak ada WhatsApp, derah benar siapa berita. Zaman kita ni ada WhatsApp dah. Ada DG, ada Maxis, ada Selcom, ada WB, derah lagi lah. Zaman tu bulan-bulan tak ada WhatsApp pun, Firaun tahu lalu. Apabila Firaun tahu, habis kerah turun. Semua tentera turun, pergi tangkap Nabi Musa, walaupun anak akak dia sendiri. Kira ni dia. Kira dia tahu bahawa Nabi Musa tidak ikut dia. Tak ikut kenapa? Yang pertama, Nabi Musa tak sokong dia. Yang kedua, Nabi Musa akidah lain pada dia. Dia tahu akidah lain ni dia tak lagi ni. Habis dia kerah. Ambaklah. Nabi Musa disebut dalam satu kitab tu bersama dengan 40 orang pengikut dia. Tak ramai. 40 pun jangan main. Keluarlah dia. Bukan lari Istilah lari ni bahaya. Hijrah lari terus. Tak betul. Keluar kerana menyelamatkan Islam. Dia keluar, kemudian menujulah ke Madian. Ambak ni. Kena ambak musuh dia. Tetap ambak. Artinya dia terus ke Madian. Madian di sinilah Allah temukan dia dengan anak Nabi Syuaib. Ni dia. Dah, kenapa Ustaz? Sebab dia ada takdir Allah. Nak selamat agama tu. Hari ni pun kalau katakanlah orang benci ke agama, setara mana pun, orang hina Islam setara mana pun, hina Nabi setara mana pun, Islam tetap bersinar. Siapa yang boleh ubah Islam? Tak boleh. Hatta zaman Firaun sendiri, kalau kita tengok
musuh tetap cari seorang, iaitulah Nabi Musa. Akhirnya dalam ayat ni, wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Siapa amak-amak siapa bega laut? Saya sebut ayat bega. Ni orang Kelantan, bega tepi laut lah. Amak temulah laut. Temu laut. Wa idh faraqna bikumul bahra. Wahai Bani Israel, mudah ingat juga ke ketika kami belahkan laut selamatmu? Allah beri mukjizat kepada Nabi Musa. Oleh kerana Fir'aun di belakang ni, laut belah. Bani Israel boleh lalu dengan Nabi Musa. 40 orang tu boleh ikut. Kalau kita lah siapa biar sungai belah tu, arus-arus tak terjun. Belah tak sungai tu? Tak belah dah. Balik awal mak Hussein. Wa idh faraqna bikumul bahra. Siapa laut belah. Belah laut. Hingga kan fa anjaynakum, kami selamatmu juga. Siapa yang selamat sini? Bani Israel. Selamat lagi. Wa araqna ala fir'aun, kami tenggelamkan Fir'aun. Selamat Bani Israel, Fir'aun tenggelam. Kalau kita kok, lah, Allah tunjuk direct dah ni. Wa antum tanzurun. Bani Israel tengok sendiri. Siapa ujung sana, dia pun tengok Fir'aun tenggelam. Laut kabur mula. Siapa tengok? Dia sendiri tengok. Maknanya sini, mata-mata golongan Bani Israel boleh tengok mukjizat Nabi Musa. Allah tolong dia. Tapi dia telah lupa. Fir'aun lupa. Benda-benda gini dia boleh lupa. Dapat nikmat sekejap, lupa lalu. Ini kerja manusia. Manusia gitu juga. Kalau dia time senang, dia boleh lupa, dia boleh ingat. Time senang dia lupa. Time susah dia ingat sungguh. Quran rakam dah sebenarnya, dalam Quran pun ada. Hak jenis gini ada. Quran kata Auzubillahi minasyaitanirrajim. Tuhan kata apa ni ayat tu? Ketika kami ujikan kamu susah, kamu boleh ingat. Boleh ingat Tuhan. Lepas tu kami uji senang, lupa semula. Dalam suratul Hasyr Tuhan sebut. Dalam surah Zumar Allah sebut. Boleh lupa. Jadi perangai dia. Jadi begitu juga Bani Israel. Teka dia susah, dia ingat Tuhan ni. Wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Masa tu dia tengok Bani Israel tenggelam, Fir'aun tenggelam. Dalam keadaan dia tengok, dia boleh menyaksikan bahawa Allah telah menyelamatkan mereka daripada musuh Fir'aun yang sangat jahat. Inilah di antara benda yang kita boleh ambil kisah tentang Nabi Musa AS. Kemudian Allah sebut lagi, wa iz wa'adna Musa 40 lailah. Ingatlah Fir'aun ketika mereka janji dengan Nabi Musa. Mereka janji dengan Nabi Musa gi 40 malam Nabi Musa tubik gi dakwah. Keluar, Nabi Musa keluar. Wa iz wa'adna Musa 40 lailah. Ketika Nabi Musa keluar 40 hari. 40 hari tubik. Kemudian summa takhaztumul ijla min ba'dihi. Bani Israel ni dah bos tak ada, nyagi reka lembu jadi Tuhan dia. Padahal sebelum tu dia kena bos Tuhan. Dia pergi reka sembah lembu. Jadi lembu pun dia boleh ambil jadi Tuhan. Wa antum zalimun. Dalam keadaan mereka ni zalim. Cuba kita bayangkan. Nabi Musa keluar 40 hari, dia ambil lembu jadi Tuhan. Okey. Jadi nak ayatnya sini, manusia ni dia nak agama.
Tapi dia silap cari dia silap. Contoh, ni orang cari tok guru nak mengaji, cari temu tok guru, jumpa tok guru hak sesak pula. Temu Tuhan Harun, jam Tuhan Harun faham tu, mengaku jadi Tuhan. Dia dah mengaku jadi Tuhan. Cek sakit kecil manis pula. Jadi susah. Tak kena sombong kita ni. Pasal manusia nak cari benda, tapi dia silap. Cari tu jumpa ayah peng. Jumpa ayah peng pun payah agak nak sekap. Ada pengikut dia kata ayah peng hidup lagi lah ni. Belang-belang gitu pun. Kadang orang tu mati lama dah. Dia kata ayah peng ada di langit. Tak mati saya tu kata. Kau berat lagi dia kata aku sekali duduk dengan ayah peng, duduk langit, lepas tu turun jangan sekali. Ada juga faham gitu. Ni masalah besar sungguh. Masalah besar. Masalahnya apa jadi gitu? Kita ambil tu dulu. Ada di zaman dulu Nabi kita berdakwah supaya sembah Allah Ta'ala. Belang-belang gitu pun selepas Nabi mati, wafat, pergi ambil tokong buat sembah jadi Tuhan. Kemudiannya ada golongan mulhid. Mulhid ni ialah golongan Nabi mati dah, tak ada Tuhan dah kata dia. Mulhid, tak ada Tuhan. Dunia ni wujud dengan dia sendiri je. Jadi fenomena alam bergerak, ada hujan, ada matahari. Masa dia dah alam tak ada. Ada kan? Tak ada. Mulhid. Mulhid ni kalau terjemah kat kita atheist lah ni. Tak percaya Tuhan. Dia bodoh gitu hidup dia. Bodoh-bodoh begini ada pahaman Sing. Orang Hindu Sing lebih kurang. Dia Hindu ni, Sing ni dia ada campuran agama. Dia ambil daripada Hindu, Sing ni dia ambil daripada Hindu. Pahaman dia orang hidup atas dunia ni, selepas mati ada apa? Kosong. Mati ada. Jadi atas dunia ni lah kita nak hidup senang-wenang ke nak buat apa. Ini pahaman Hindu dan Sing. Kita Islam dah jumpa mula tu. Bila? Wattaqu yawman la tajzi. Hari akhirat kelak. Gitu. Ada juga pahaman cari Tuhan. Dia anggap bahawa dia panggil golongan as-saibah. Saibah ni gini. Dia percaya bahawa apabila mati orang tu, malaikat arwah ruh balik. Mati je petang ni, malaikat arwah ruh balik. Subuh esok buka pintu, jangan tutup. Dia balik nak makan nasi. Ni pahaman sesat. Ngaji juga tapi sesat. Jadi nak ngaji biar betul-betul guru yang sangat muslim, yang mursyid, yang mempunyai agama, yang berpegang dengan ilmu dia. Ni pesan kita. Ertinya sini, kaum Nabi Musa, orang-orang Bani Israel, hidup dengan Nabi Musa, berjanji nak taat kepada Musa. Akhirnya Nabi Musa keluar 40 hari, tiba-tiba dia pilih lembu jadi Tuhan. Dia okey lembu tu. Dia okey lembu tu jadi Tuhan. Kemudiannya Allah nak uji lagi. Lembu tu boleh gerak, boleh jalan. Capur dengan benda. Dengan jampi-jampi sihir yang kuat di zaman Nabi Musa AS. Kemudian Allah nak istidraj dia orang. Kemudian mereka yakin bahawa lembu tu adalah Tuhan dia, kerana lembu tu boleh cakap, boleh jalan dengan ukiran dia buat itu. Syaitan tolong. Syaitan ni kalau kita ikut area dia ada paksi dia yang boleh tolong. Sebab tu Quran kata tentang syaitan ni, iz qala lil insani kfur falamma kafar qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Ingatlah wahai manusia, kalau tiba hari kiamat esok, syaitan pun royak kita balik. Bila lu tak boleh buat apa dah kita. Syaitan kata gini, dia kata, siapa suruhmu ikut aku? Iz qala lil insani kfur. Siapa suruhmu ikut aku? Bila dia kata bukan ni, hak kita tak boleh nak kata apa. Dia berkata lagi, inni bari'um minka inni minaz zalimin. Aku lepas diri dah. Hak jahatmu sendiri, bukan aku. Bila? Hari kiamat esok.
Jadi syaitan pun buat pengakuan masa ketika tu. Jadi kita tak cerdik benar lah kalau ikut buah-buah gini. Nak cari agama, nak ikut Islam, ikutlah benda-benda yang baik, carilah guru yang hebat. Kemudian bukan sahaja kita faham Islam yang dibawa oleh Nabi Musa, penuh dengan dugaan yang sangat besar ini, iaitu kita cari Islam, semuanya Nabi-Nabi bawa di atas asas tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudiannya mereka diuji, ditohmah dan bagai-bagai. Kemudian adanya sihir pada waktu itu, akhirnya Allah tetap memberi mukjizat yang paling besar kepada Nabi Musa AS, dapat melawan semua syaitan-syaitan sihir yang ada pada zaman itu. Akhirnya Nabi Musa AS berhadapan dengan golongan Bani Israel, walaupun kaumnya sendiri, tetapi kaumnya yang mulia itu akhirnya telah dijatuhkan martabat kerana mereka telah meninggalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Inilah pengajaran yang sangat besar. Maka hari ini secara rumusannya ialah kita mempertahankan Islam kita, maka selamatlah Melayu kita. Kalau Melayu tak ada ikut Islam, tak ada apa guna bangsa. Berdasarkan kepada ayat ini, Bani Israel asalnya agung kerana agama. Setelah mereka meninggalkan agama, akhirnya hilang kemuliaan dan kemuliaan. Melayu kalau sekiranya tinggal agama, akan hilangnya kemelayuan itu. Mesti tertegak dengan Islam, barulah Melayu menjadi kuat, seperti berdasarkan pada ayat yang dibaca ini. Jadi saya nak berhenti situlah pada malam ni. Pada untuk malam ni insya-Allah kita akan jumpa semula. Ayat yang kita baca ni tak daripada 47, 48 sampai ke 51 ni arah kisah Nabi Musa AS, dan pengajaran kita ialah bangsa, bahasa dan agama yang dihadapi oleh Nabi Musa AS. Jadi sekadar itu dulu. InsyaAllah di masa yang akan datang ada peluang insyaAllah kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan kuliah ini memberi manfaat kepada kita di masa yang akan datang. Wallahu a'lam.